Okay, a balloon is filled with air at steady rate of 2 gram per minute. Okay, contoh, dia suruh define. Ini adakah batch ke, semi batch ataupun continuous. And then adakah dia ni steady state ataupun unsteady state. So second statement ialah a bottle of milk is taken from the refrigerator and left on the kitchen. And lastly ialah water is boiled in open flask. So jawapan, so statement pertama ialah semi batch and unsteady state. Kenapa menjadi steady state ni? Balloon walaupun dia ada bentuk and then dia boleh expand disebabkan elastik tu, the batch tapi kita boleh fed udara, kita boleh tiup. Okay, kalau tengok sini dia cakap is filled with air at steady state of 2 gram per minute. Betul. And then kenapa dia jadi unsteady state? Okay. Steady state tu ialah flow, tapi dia punya proses jadi unsteady sebab dia ada perubahan. Sebab tadi kita check balik, steady state do not change with time. Tapi bila tiup balon, dia jadi unsteady sebab dia ada perubahan. Perubahan in term of apa? In term of volume of balloon. Contoh, walaupun dia tiup pada kadar 2 gram per minit, tapi pada saat pertama, dia ialah kosong volume. Betul. So, selepas minit pertama, dia jadi 2 gram of air. Selepas minit kedua, dia jadi 4 gram. Hingga ke minit 5, dia jadi 10 gram. So, di situ telah wujud unsteady state. Maksudnya, ada perubahan dari segi masa in term of volume. So, second, a bottle of milk dikeluarkan daripada meter and dibiar sejuk. Dibiarkan pada room temperature di dapur. Jawapan dia ialah batch and unsteady state. Kenapa batch? Sebab milk dalam botol, dia kata a bottle of milk. So, maknanya dia constant, tiada sebarang penambahan milk kedua ataupun tiada orang minum milk tu macam tu. Ambil milk sebotol, letak dekat dapur. That's all. So, dalam keadaan batch, proses dia punya proses unsteady sebab milk tu, let's say katalah negatif 2 degree C. So, bila you pergi release dekat dapur, dia akan berlaku radiation convection. Macam tu, something like that lah. So, dia akan pergi pada first law of thermodynamic, second law of thermodynamic, minta maaf. Dia akan sinkro. Maksudnya, daripada suhu sejuk, dia akan pergi pada suhu panas. Dia akan uniform. So, kadar dia untuk turun suhu tu ialah unsteady state. Sebabnya, kita tak tahu. Okay, katalah daripada negatif 2 degree C, suhu bilik ialah 27 degree C. So, daripada negatif 2 untuk uniform dengan 27, dia akan ambil masa, right? So, bila ambil masa, tertulis jadi unsteady. Okay, water is boiled in open flask. Kenapa dia jadi semi-batch and dia juga unsteady state? Okay, simple. Air direbus dalam bekas yang terbuka. Okay, air katalah 1 liter kita masak. Kita didihkan lah. At the beginning, dia start didih, dia akan evaporate, right? So, bila kita tengok balik semula terms batch tiada tambah air, tiada air keluar. Continuous, air dengan keluar masuk sama je. Tapi untuk kes ni, air masuk 1 liter. Tapi bila dah boil, dia start evaporate. So, bila evaporate, maksudnya dia ada pengeluaran. So, bila ada pengeluaran, maksudnya dia ada pengeluaran semasa proses, dia jadi semi-batch. So, memang untuk unsteady state, sama juga untuk boiling. Walaupun korang kata suhu boil ialah 100, by default dia bukan 100, dia 99 point something sebab ikut steam table. Tapi fasa tu jadi unsteady. Unsteady in terms of what? Unsteady of volume air tadi. Kalau tadi 1 liter, bila dia boil, dia evaporate, dia ada pengurangan. So, bila ada pengurangan terhadap masa, dia jadi unsteady. Okay, that's all. So, we move on to the general balance. A balance on a conserved quantity. Okay. Dia sama juga macam thermodynamics. Dia ada input plus generation minus output minus consumption equals to accumulation. So, ni ialah dia punya akronim dia. Mass in dalam mass out plus G ialah generation, dot ialah rate off. So, minus ialah consumption. So, ni ialah dia punya akronim dia, settle. Okay. Kegagalan masa lalu adalah pedoman bagi kejayaan di masa akan datang. So, walaupun orang kata apa saya lepas tak skor, saya ni mungkin boleh skor kot.
Sebab SEM ni rasanya SEM bonus. Dia ada kemudahan, ada pemudah cara. Tapi benda tu belum final lagi. Nanti saya akan update lah dari semasa ke semasa. Sehingga anda mencuba, anda tidak tahu apa yang tidak boleh anda buat. Betul lah. So, sebagai seorang technology engineering, korang kena lebih pada hands on, practical wise. Kalau setakat baca teori, just tengok-tengok, korang takkan tahu. Unless you kena cuba and merasai. So, contoh lah. Katalah tadi korang masak air panas, teorinya korang tak boleh pegang periuk tu, betul tak? Tapi dia kata sehingga anda mencuba, anda tidak tahu apa yang tidak boleh anda buat. Theoreticalnya, ya. Periuk panas tak boleh pegang. Tapi, sebab korang hands on, maksudnya theoretical power, hands on power, boleh pegang. Dengan syarat, korang guna insulation. So, at the moment, objektifnya ialah pegang. Dia tak cakap pegang tu bersentuhan kulit dengan flash lah. Dia cuma cakap, anda tak boleh pegang flash yang tengah mendidih. Tapi korang boleh pegang kalau korang ada insulation ataupun korang ada protective shield lah ataupun PPE untuk korang punya tangan. That's all. Okay, balance. Simplified rules for mass balance. Okay, basically there are 3. If the balance quantity is total mass, so generation and consumption become 0. So input minus output equivalent to accumulation. If the balance then is not non-reactive species, generation 0, consumption 0, input minus output equal to 0. Input proses yang tiada tindak balas. Contoh, apa proses yang tiada tindak balas? Okay, buat air kopi tu ada tindak balas tak? Buat air sirap ada tak? Maksudnya, okay, tindak balas ni, macam tadi dia cakap awal tadi, a physical or chemical changes. Okay, dalam kopi tadi ada, orang kata apa, at the beginning ada sugar. Sugar, dia punya first stage ialah solid ataupun crystallize. Dan bila korang dah mix dalam air panas dan kopi, dia jadi liquefied. Maksudnya crystallize dia akan cair, liquefied. Adakah tu ialah reaktif? Ataupun tu sebagai non-reaktif? Agak-agak apa? Okay, kita senang kita pukul rata. Kita pegang satu ayat je. Untuk non-reaktif, A tambah B menghasilkan C. A tambah B menghasilkan campuran A dan B. Okay, contoh. Air kopi tadi. Ada air panas, ada gula, ada kopi. Betul. So, bila kamu campur-campur, jadi air kopi. Betul. Tapi dalam kopi tu, dalam kopi yang dah terhasil, kopi akhir yang dah terhasil tu, masih lagi ada air panas. Masih ada lagi kopi. Masih ada gula. Betul. Dia takkan bertukar jadi susu kan? Dia takkan bertukar jadi air Milo. Betul tak? So, kita panggil itu sebagai non-reaktif. Sebab apa? A campur B menghasilkan campuran of A dan B. Dia masih ada kandungan tu. Okay, settle. So, jikalau jumpa untuk proses tu, bermaksud input dan output ialah sama. Kalau contoh tadi buat air kopi, air panas 1 liter, kopi 1 gram, 1 kg, sugar 1 kg. So, air 1 liter tadi become 1 kg M2 raw V. So, and out. 1 campur 1 become 3. So, output akan jadi sama dengan input. Okay. So, if a system is a reactive species, set accumulation sama dengan kosong, regardless of what is being balanced. Okay, reaktif ni maksud berlaku tindak balas. A plus B produce C plus D. It show that a physical or chemical changes of your reactant. A dan B tadi ialah reactant, bahan untuk tindak balas. C dan D tadi ialah produk. Okay, contohnya, yang paling dekat dengan diri korang ialah dekat perut lah, macam saya cerita last time. Korang makan, hari ni korang breakfast, korang makan nasi ayam dengan air suam. So korang fit dalam korang punya perut.
end up bila dekat perut dia berlaku digestion and so on bla 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 bla, end up korang boleh extract energy korang yang kira non-consumable akan discharge lah. Okay, so itulah perbezaan antara non-reaktif dan juga reaktif. Untuk reaktif, expansion become zero, dia ada input plus generation minus output minus consumption. Ini ialah untuk you punya balance. Jikalau dia ialah reaktif. Okay. Clear tak setakat ni? Senang kot. Nanti kita bincang tentang tutorial lah. Lagipun untuk tahap korang tak ada kritikal sangat untuk belajar ni. Ni just daripada fundamental je. Okay guys. So now we move on to the flowchart. Okay. Sekarang ni kita dah fasa untuk develop mass balance. Material and mass balance punya equation. So we need a flowchart. Okay, flowchart ni simple dia sebagai figure out untuk memudahkan korang punya detailing, calculation dan juga finalize you orang punya ni FD stream. Okay, contoh. An experiment on the growth rate of certain organism requires an environment of humid air enriched in oxygen. 3 input streams. 3 kemasukan